Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini marilah bersama-sama kita mendengar sedikit tazkirah yang akan saya sampaikan untuk hati serta rohani kita, yang bertajuk ujian itu adalah untuk dinikmati. Dunia ini tempat ujian dan musibah. Ibu ayah serta sahabat di luar sana, 7 bulan yang lalu kita sudah diuji dengan wabak pandemik COVID-19 sehinggalah ke hari ini. Sememangnya segala perancangan, segala ujian dan musibah sememangnya telah dirancang oleh Ilahi. Tenang sekejap tetapi tinggi mendadak. Setakat hari ini Oktober 2020, lebih kurang 20,000 kes jumlah keseluruhan yang terjangkit dengan wabak yang tidak mengenal umur, wabak yang tidak mengenal pangkat, wabak yang tidak mengenal harta, yang telah juga meragut 157 nyawa manusia. Inilah musibah, inilah ujian, dan sememangnya dunia adalah tempat untuk menerima ujian dan musibah. Haruskah kita takut? Tidak. Haruskah kita panik? Tidak. Haruskah kita gelisah? Tidak. Apa yang kita sepatutnya takut, gelisah dan panik? Matikah? Bukankah setiap manusia dari kita akan mati? Walaupun kita takut mati, walaupun kita tak nak mati, tetapi kita tetap juga akan mati. Orang beriman, dia tidak akan takut mati, dia tidak akan panik untuk mati, tetapi orang beriman akan buat persiapan yang terbaik untuk kematian. Allahu Akbar. Sahabat di luar sana, ibu ayah di luar sana, barangkali ini adalah cara Allah untuk ingatkan kita, untuk ingatkan manusia, supaya kita ini sentiasa mengingati Allah, supaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Kunci utama dalam ayat ini ialah sabar. Bagaimana ingin sabar? Ikhtiar. Bagaimana ingin kita sabar? Usaha. Bukan hanya dengan berpeluk tubuh menunggu dan melihat apa yang bakal terjadi. Kita lihat saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, amalkan 3 perkara, iaitu basuh tangan, pakai pelitup muka dan jaga jarak sosial. Dan cuba kita elakkan diri kita daripada melakukan 3 perkara, iaitu tempat yang sesak, tempat tertutup dan bercakap secara dekat. Ini ikhtiar, usaha duniawi kita lakukan. Ikhtiar akhirat juga perlu kita lakukan, di samping tidak meninggalkan ikhtiar duniawi. Apa ikhtiar akhirat? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, segalanya adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Apakah maknanya? Kembalilah kepada Allah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da illa anzalalahu shifa. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan ubatnya juga. Ya, setiap penyakit pasti akan ada ubatnya juga. Ubat yang paling berkesan, ubat yang paling mujarab, ubat yang paling hebat adalah ubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah berzikir serta mengingati Allah. Bukankah kita tersedia maklum doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa penyakit wabak yang berjangkit? Hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Serahkanlah diri kita segala-galanya perkara yang kita ingin lakukan, serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Jangan pelik, kerana di muka bumi ini sememangnya tempat untuk diuji, tempat untuk diterima musibah. Dunia ini adalah tempat musibah dan ujian. Dan jangan pelik sekiranya setelah berlalu ujian COVID-19 ini akan datang musibah dan ujian yang lain. Maka jangan pelik, ujian dan musibah ini adalah di antara ciri-ciri dunia.
minta maaf ibu-ibu, ayah-ayah serta sahabat semua. Kalau kita hidup di dunia ini tidak mahu menerima musibah atau ujian, jangan hidup di dunia. Seterusnya, dunia adalah tempat untuk kita beribadah. Manusia akan kuat dalam menghadapi ujian ataupun musibah jika ibadahnya kepada Allah baik. Semakin kuat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi ujian dan musibah. Setiap kita dekat dengan Allah, makin dekat setiap jawapan. Jawapan untuk setiap jalan keluar daripada masalah, ujian dan musibah yang datang dalam kehidupan. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Dengan kata erti yang lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan membahagiakan. Untuk apa? Disebut dalam ayat ini liyabluwakum, sebagai ujian untuk kita semua. Apa yang Allah lihat? Ayat perkataan seterusnya, mohon maaf ibu, ayah dan sahabat, yang Allah lihat bukanlah ujian, tetapi ahsanu amala. Siapa yang paling hebat dalam menghadapi ujian ini? Kalau kita pernah mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM, PT3, seterusnya kita gagal, maka janganlah kita menyalahkan soalannya, kerana yang salah ialah jawapannya, bukan soalannya. Jika kita lihat soalan yang sama, tetapi kenapa sahabat kita mendapat markah yang baik, markah yang banyak, tetapi kita mendapat markah yang sedikit, sedangkan soalan yang sama. Dan ada di kalangan kita kemungkinan mereka menghadapi ujian kewangan, ujian bisnes, ujian rumah tangga, ujian keluarga. Jangan mengeluh, kerana Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak mampu. Wabak ini datang bukan tanpa sebab, kerana Allah tahu kita semua, bukan sahaja di Malaysia, bahkan seluruh dunia mampu menghadapi ujian dan musibah ini. Cuma ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik peribadinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak mampu membuatkan kita dekat kepada Allah, tidak buat kita untuk mencari kepada Allah. Perlu virus apa lagi? Perlu bentuk ujian apa lagi yang perlu Allah datangkan kepada kita untuk membuat kita mendekatkan diri kepada Allah? Banjir terbesar pernah berlaku di Kelantan, tsunami besar pernah berlaku di Aceh, Indonesia, jiran kita, letusan gunung berapi, gempa bumi. Perlu ujian apa lagi yang boleh membuatkan kita insaf kepada Allah, boleh membuatkan diri kita dekatkan diri kepada Allah? Tepuk dada, tanya iman. Semoga perkongsian ini membuatkan hati kita tenang dan bersabar menghadapi ujian ataupun musibah yang Allah datangkan kepada kita. Dunia ini singkat, dunia ini sekejap, dunia ini tempat ujian dan tempat untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.